Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Anis Nadia binti Ma'aini dalam forum kita pada hari ini. Hari ini, forum disiarkan melalui TV PSS Reko yang mana topik yang akan dibincangkan pada hari ini cukup menarik untuk dikupas, iaitu berkaitan masalah tekanan mental dalam kalangan pelajar. Sebelum itu, selamat datang juga diucapkan kepada beberapa orang panel serta pelajar jemputan yang sudi hadir pada hari ini untuk berkongsi ilmu berkaitan topik yang telah saya utarakan sebentar tadi. Mutakhir ini, terdapat beberapa laporan mengenai masalah tekanan mental dalam kalangan pelajar susulan daripada pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Ada yang melihatnya sebagai suatu hal remeh, namun pada hakikatnya masalah ini merupakan suatu masalah yang perlu dipandang serius oleh masyarakat kini dan bagaimana cara-cara untuk menangani masalah ini daripada terus berleluasa. Saudari Hayatun, bolehkah anda berkongsi sedikit sebanyak berkaitan tekanan mental yang dihadapi oleh para pelajar kini daripada pelbagai aspek? Baiklah. Terima kasih kepada Cik Moderator. Untuk soalan ini, berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, tekanan mental atau tekanan hidup adalah isu yang amat sensitif dan sangat membimbangkan pada masa kini. Pihak bertanggungjawab, terutama ibu bapa, memainkan peranan yang cukup signifikan dalam membantu anak-anak mengatasi kemulut ini. Ramai dalam kalangan individu yang berhadapan dengan masalah sebegini lebih cenderung membunuh diri berbanding berusaha untuk mengatasinya. Keadaan ini menjelaskan mengapa bilangan kes bunuh diri dalam kalangan pelajar sekolah adalah semakin meningkat saban tahun. Fenomena ini juga dianggap sebagai jalan mudah untuk keluar daripada masalah hidup yang mereka hadapi kerana tekanan mental bukanlah perkara ringan yang mampu dilalui oleh seseorang. Ia boleh menguasai minda seseorang dan bagi sebilangan individu, keadaan tersebut amat sukar untuk dilalui secara sendiri tanpa adanya sokongan daripada orang sekeliling. Baik, terima kasih Cik Hayatun bagi penerangan yang cukup jelas sebentar tadi. Seterusnya, di sini juga kami telah menjemput beberapa orang pelajar untuk bersama-sama kita bagi berkongsi isu berkaitan tekanan emosi dalam kalangan pelajar ini. Dijemput Saudara Muhammad Izzat Najmi bin Muhammad Firdaus untuk berkongsi perihal pada hari ini. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izzat Najmi bin Muhammad Firdaus. Bersama saya, salah seorang pelajar dari Sekolah Menengah Sains Rembau. Baiklah, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syamil bin Muhammad Syafrizan. Saya duduk di Seksyen 7 Bandar Baru Bangi, Selangor. Baiklah, ini ialah soalan pertama. Pada pandangan anda, apakah status kesihatan mental di Malaysia? Pada pandangan saya tentang masalah mental di Malaysia ni, dia ada dua tahap, iaitu di mana tahap pertama yang berlaku pada warga remaja. Statistik menyatakan bahawa 45% warga remaja di Malaysia ini mempunyai masalah mental. Masalah mental di antara kalangan remaja ini terdiri daripada anxiety, tekanan hidup dan insecurity di antara kalangan rakan-rakan. Tekanan hidup ataupun pressure ini dia lebih kepada pencarian maklumat ataupun perkara yang memerlukan ataupun menggunakan kos yang tinggi. Selain itu, tekanan hidup mereka di sekolah juga dipengaruhi oleh ibu bapa yang memaksa anak mereka untuk belajar walaupun anak mereka tidak mampu untuk melakukannya. Soalan seterusnya, pada pandangan anda, ada atau tidak kemungkinan bagi remaja untuk mengalami masalah kesihatan mental? Pada pandangan saya, benar. Memang akan ada kemungkinan untuk remaja bawah umur kena masalah mental ni. Sebab kebanyakan ada 3 jenis yang selalu ada dekat diri remaja, iaitu anxiety, mood disorder dengan eating disorder. Kita pergi ke anxiety dulu. Okay, anxiety ni dia common, benda yang selalu berlaku kat kalangan remaja.
Sebab anxiety ni dia merupakan insecurity lah, di mana sifat remaja yang selalu merendah-rendahkan diri dan tidak mempercayai akan kelebihan mereka dalam melakukan sesuatu tugasan. Itu anxiety. Untuk yang kedua, iaitu mood disorder. Mood disorder ni adalah masalah di mana diorang tak dapat mengawal perasaan diorang yang terdiri daripada perasaan marah, gembira dan sedih. Kita boleh lihat pada tahun 2020 di mana banyak masalah kemurungan ataupun depression yang berlaku dekat kalangan remaja ketika perintah kawalan pergerakan dijalankan. Ini disebabkan oleh emosi yang tidak tentu ataupun kemarahan yang tidak dapat dikawal, disebabkan oleh masalah keluarga, masalah ekonomi keluarga. Mereka tak dapat nak kawal, jadi diorang akan lebih kepada meluahkan perasaan diorang dekat social media, dan bila diorang luahkan perasaan diorang kat social media, diorang kena attack dan diorang tak suka benda tu. It's a negative vibe untuk diorang. So diorang feeling low and diorang akan rasa sedih, dan itu adalah salah satu sebab ataupun salah satu faktor sebelum berlakunya anxiety. So bila anxiety dah berlaku, perubahan mood kita dah berlaku, kita akan remaja ni dia akan pergi ke masalah mental yang ketiga, iaitu eating disorder, di mana bila mereka stres, diorang akan makan banyak-banyak walaupun mereka tak lapar. Diorang akan makan dan end up jadi obesity. Obesity ni salah satu masalah kesihatan yang susah nak dikawal pada zaman ini, di mana kebanyakannya penyakit obesity ni boleh menyebabkan sakit jantung dan masalah-masalah kesihatan fizikal yang lain. Masalah kesihatan mental ini berkait rapat dengan masalah penyakit obesity. Malaysia bahkan dinobatkan sebagai negara dengan jumlah peratus orang yang mengalami penyakit obesity yang tertinggi di kalangan negara Asia, iaitu sebanyak 15.6%. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah ini? Okey, banyak cara nak kawal makanan sebenarnya. Kita ada tu kat sini, saya nak share 3 je. Iaitu benda pertama, kita kena buat jadual pemakanan untuk diri kita. So yang kedua, kita kena gunakan piramid makanan, di mana kita perlu menggunakan piramid makanan, sebab dekat piramid makanan tu dia dah sediakan berapa banyak portion yang kita perlu ambil dalam sesuatu hidangan tu. Contohnya untuk makanan protein, berapa banyak pinggan yang perlu kita ambil untuk sehari dan lain-lain lah. So yang ketiga tu, kita hendaklah lakukan aktiviti ringan setiap hari. Tak kisahlah pagi, petang ke malam ke, kena buat setiap hari sekurang-kurangnya 30 minit. Ini adalah untuk meningkatkan lagi kadar metabolisme badan, dan supaya kita punya otot-otot dalam badan ni tak mudah lesu. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Kita akan kembali kepada saudari Anis Nadiah dan juga saudari Hayatun Syamilah. Terima kasih saudara Muhammad Izzat Najmi. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pelajar sebentar tadi, saudari Hayatun, apakah pendapat anda tentang PDPR ini? Dalam persoalan PDPR, amat mudah untuk difahami mengapa ia menjadi beban psikologi kepada sesetengah pelajar. Ia tentunya disebabkan pembelajaran menerusi alam maya, iaitu PDPR adalah perkara baharu pada masa kini. Mereka perlu berhadapan dengan pelbagai cabaran, antaranya belajar sendiri tanpa bantuan guru di depan mereka atau rakan sekelas seperti kebiasaannya. Pergerakan mereka juga terbatas kerana perlu duduk di hadapan komputer dari pagi hingga petang untuk sesi pembelajaran. Keadaan ini memberi tekanan
kepada mereka kerana rasa terkurung dan tidak bebas bergerak. Selain itu, ada juga sesetengah daripada mereka yang datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Ketiadaan peranti media elektronik seperti komputer riba serta pautan internet yang tidak menggalakkan juga pada hakikatnya menyumbang ke arah tekanan emosi ini. Bukan itu sahaja, bilangan kemudahan elektronik di rumah yang tidak mencukupi juga membawa kepada keterbatasan pelajar untuk menuntut ilmu dalam waktu yang ditetapkan oleh pihak sekolah disebabkan perlu berkongsi dengan adik-beradik yang lain. Fenomena tersebut jelas menyaksikan bahawa tekanan mental dalam kalangan pelajar ini boleh datang daripada pelbagai arah. Oleh itu, terdapat beberapa cara-cara yang boleh dilakukan untuk mencegah masalah ini daripada terus menjadi serius pada masa akan datang. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hayatun atas perkongsian yang begitu menarik. Dan saya juga yakin perkongsian tersebut juga telah berjaya membuka mata hati para penonton sekalian akan keadaan sebenar yang terpaksa dilalui oleh pelajar-pelajar pada hari ini. Oleh hal yang demikian, berdasarkan perbincangan yang telah dilakukan sebentar tadi, dapat saya simpulkan secara keseluruhan bahawa kita tidak seharusnya mudah menyebut tekanan mental terjadi akibat generasi muda masa kini yang lemah atau lembik. Ini kerana kita harus mengedari PDPR tersebut merupakan suatu skop pembelajaran baharu dan dilakukan secara dalam talian yang belum pernah dilaksanakan secara serius pada sebelum-sebelum ini. Justeru, jelas memperlihatkan juga bahawa terdapat potensi atau kebarangkalian besar untuk seseorang pelajar itu berhadapan dengan tekanan mental. Bukan itu sahaja, kerjasama yang holistik dan berkesan perlu dilakukan oleh pihak berwajib seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM atau ibu bapa bagi menangani masalah tekanan emosi ini daripada menjadi lebih serius. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Saudari Hayatun dan pelajar jemputan yang sudi berkongsi ilmu yang cukup bermanfaat pada hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua penonton yang sudi meminjamkan mata dan telinga pada hari ini untuk sama-sama kita bermuhasabah dan berfikir dengan lebih jauh agar kemelut atau isu berbangkit pada hari ini mempunyai jalan penyelesaian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.